teka lagu best. Ha? Demam teka lagu best? Bermula 24 Mac hingga 1 Mei ini, anda berpeluang memenangi sebahagian dari RM18,000 dalam teka lagu best. Jadilah pengirim SMS ke-7 selepas isyarat teka lagu best dikeudarakan ketika lagu sedang ke udara. Type best, jarak, PLB dan hantar ke 39111. Berikan judul lagu dan nama penyanyi dengan betul ketika penyampai menghubungi anda. Teka lagu best menangi sebahagian dari RM18,000 hanya di Best FM, terbaik untuk harimu. Buletin Selatan 20 April 2015. Kejayaan Jacob perlu dikongsi rakyat. Tulisan Jawi perlu masuki era baru, tarik minat generasi muda. Johor tubuh pasukan tindakan atasi isu kebersihan. Kematian pelajar SJKC Cinci Pelentong minggu lepas bukan disebabkan HFMD. Dan akhir sekali, 2 lelaki maut kemah dihempap pokok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kejayaan yang dikecapi oleh Johor Corporation Jacob dalam memacu kejayaan pembangunan di Johor sejak penubuhannya pada 45 tahun yang lalu harus dikongsikan bersama rakyat di negeri ini. Menurut Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin, rakyat perlu mengetahui peranan dan sumbangan syarikat konglomerat berkenaan sebagai instrumen ekonomi yang banyak menyumbang ke arah pembangunan Johor. Soal ini sebagai satu agensi dan entiti yang paling besar dalam negeri Johor yang dimiliki oleh kerajaan negeri, maka adalah perlu untuk rakyat memahami apa yang dilakukan oleh Jacob. Pertamanya untuk mereka beri sokongan kepada usaha Jacob. Yang kedua untuk mereka melihat apa sumbangan dan juga manfaat yang mereka boleh ambil. Dan dengan demikian apabila kita majukan negeri, kita dapat dengan penyertaan penglibatan Jacob, kita dapat membawa sekali rakyat. Beliau memberitahu pemberita sebelum majlis pelancaran Karnival Jacob 2015 di dataran Tanjung Emas Muar. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan mencemaduli merasmikan pelancaran Karnival Jacob 2015 yang membuka tirai jelajahnya di daerah Muar. Turut hadir Permaisuri Johor Raja Zarif Sofia Sultan Idris, anak-anak baginda, Ahli Parlimen Muar Datuk Razali Ibrahim, serta Presiden dan Pegawai Eksekutif Jacob Datuk Kamaruzaman Abu Kasim. Tambah Datuk Muhammad Khalid, Jacob menjadikan kebanggaan rakyat Johor dan berharap ia akan terus menjadi tulang belakang utama dalam menyumbang kepada kemajuan negeri ini di peringkat antarabangsa. Jacob akan terus menjadi instrumen utama dan penting kerajaan negeri, dan kerajaan negeri akan terus beri sokongan, dan kita mengharapkan Jacob akan menjadi satu kebanggaan negeri Johor dan rakyat negeri ini, dan kita menggalakkan ia bukan sahaja terlibat kegiatannya dalam lingkungan negeri Johor tetapi di luar negeri Johor, seluruh negara dan mungkin di peringkat regional dan sebagainya. Sementara itu, Karnival berkenaan menampilkan pameran Pelan Suara Hati Johor yang membolehkan rakyat berkongsi aspirasi mengenai inisiatif kerajaan negeri dan pembangunan yang telah dilakukan di negeri ini. Selain itu, turut berlangsung pada karnival tersebut ialah program Semarak Jawi yang menggunakan utusan Melayu mingguan sebagai medium aktiviti yang merupakan sebahagian tanggungjawab sosial korporat syarikat gegas itu bagi memastikan generasi muda celik Jawi dan memelihara sebagai warisan. Okey, di booth Wakaf UMNO Corporation Berhad, hari ini kita buat kempen, kita buat kempen kesinambungan daripada tajaan Akhbar Jawi Utusan Malaysia oleh Johor Corporation, di mana Johor Corporation taja Surat Khabar Jawi selama setahun sebanyak 52 keluaran. Jadi selain daripada itu kita buat kesinambungan dia tu kita buat kempen supaya anak-anak muda kita seronok menulis Jawi. So kat sini adalah coretan Jawi di mana dia orang boleh conteng-conteng tulis apa je ucapan apa kepada negeri Johor, tulis nama sendiri ke atau apa-apa yang mengikut kreativiti masing-masing, tapi syarat dia kena dengan tulisan Jawi. Okey. So kemudian kita diedarkan juga beberapa naskah
Sok Khabar Jawi secara percuma, supaya diorang boleh bawa anak-anak baca semua train balik bahasa Jawi dia. Tulisan Jawi perlu memasuki era baru untuk dimartabatkan di kalangan generasi muda agar ianya tidak tenggelam dalam arus digital kini. Menyarankan demikian, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Razali Ibrahim berkata, generasi muda terutamanya pelajar sekolah perlu digalakkan menggunakan tulisan itu agar ianya terus bersemarak dan mampu menjadi bahasa persuratan dan perhubungan. Katanya, tulisan Jawi perlu diperkasakan semula dengan memasukkan sebagai satu instrumen atau aplikasi digital. Menurut beliau lagi, tulisan Jawi pernah mencapai zaman kegemilangannya pada abad ke-18 hingga penjajah Inggeris di tanah Melayu perlu belajar dan membaca tulisan itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Jalinan Ukhuwah An-Nur Semarak Jawi di dataran Tanjung Emas Muar. Kerajaan Johor bersetuju menubuhkan pasukan tindakan kebersihan yang berfungsi untuk memastikan setiap pelan dan agenda berkaitan tindakan kebersihan dilaksanakan dengan baik pada masa depan. Menteri Besarnya, Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, pasukan itu yang turut ditubuhkan di peringkat daerah akan dipengerusikan beliau sendiri dan dibantu 2 Exco negeri. 2 Exco itu ialah Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Abdul Latif Bandi, dan Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar, Datuk Ayub Rahmat. Menurutnya, pasukan tersebut akan bertemu setiap 2 bulan untuk memastikan tahap kebersihan, momentum penguasaan dan keberkesanan kempen kebersihan berjalan seperti yang dirancangkan. Tambah beliau, penubuhan pasukan juga antara lain bermatlamat untuk menyelaraskan tugas pelbagai pihak bagi melakukan langkah pencegahan kebersihan. Beliau juga tidak menolak kemungkinan bahawa kerajaan negeri akan mengenakan denda kepada pesalah yang membuang sampah sesuka hati di jalanan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Johor Bersih dan Lestari di Taman Pelangi Indah. Ujian ke atas sampel darah milik seorang murid perempuan tahun 1 yang meninggal dunia pada 11 April lalu tidak menemukan enterovirus 71 EV71 yang mengakibatkan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor, Datuk Ayub Rahmat berkata, kematian murid sekolah jenis kebahasaan Cina SJKC Cienci itu tidak boleh dikaitkan dengan HFMD. Beliau berkata sampel darah yang dihantar ke Mahkamah Kesihatan Awam Kebangsaan di Sungai Buloh pada minggu lepas mendapati mangsa negatif enterovirus 71. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri majlis pelancaran program Johor Bersih dan Lestari 2015 di Taman Pelangi Indah. Murid berkenaan yang tidak didedahkan nama meninggal dunia minggu lepas akibat kejutan septik dengan kegagalan beberapa organ dalaman selepas mengalami simptom HFMD. Untuk paparan berita seterusnya, kita kembali selepas ini. Saya memilih produk Restrong ni kerana penghasilannya amat meningkat. Di kawasan yang bermasalah boleh meningkatkan hasil FFB di tahap yang optimum. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Rumah mampu milik Johor, 37,000 unit telah dibina. 40,000 lagi bakal dibangunkan. Terdapat di semua daerah negeri Johor. Peluang yang lebih tinggi, terbuka untuk semua kaum dengan harga yang lebih rendah. Pelan Suara Hati Johor, merakyatkan kerajaan pembangunan pro rakyat. Kembali semula. Majikan Pengawal Keselamatan yang mengamuk di sebuah bank di Taman Molek pada Jumaat lalu menjelaskan lelaki itu diambil bekerja mengikut peraturan ditetapkan. Pengarah urusan Safeguard G4S, Syahrin Baba berkata, rekod pekerja menunjukkan lelaki itu mempunyai lesen untuk berkhidmat sebagai pengawal keselamatan mengikut undang-undang negara ini. Beliau mengesahkan bahawa pengawal keselamatan yang kini ditahan polis itu merupakan pekerjanya. Beliau menerusi satu kenyataan berkata, pekerja itu merupakan warga Malaysia yang telah berkhidmat dengan syarikat itu lebih daripada setahun dan syarikat juga tidak pernah menerima aduan berhubung tingkah lakunya atau berkaitan perkhidmatannya. Dalam kejadian 3.30 petang itu, seorang pegawai bank, Ho Chin Tau, 33 tahun, maut ditikam manakala rakan sekerja wanitanya yang berumur 54 tahun cedera dilibas oleh pengawal keselamatan yang mengamuk secara tiba-tiba.
Suspek kemudian ditahan oleh polis dengan bantuan orang ramai dan kini direman seminggu untuk siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Keseronokan 4 sekawan lelaki yang memancing di kawasan hutan Taman Bahtera Jamal Luang Mersing bertukar tragedi apabila 2 daripada mereka maut dihempak pokok kira-kira pukul 4.30 pagi semalam. Ketua Polis Daerah Mersing, DSP M. Kumar berkata, mangsa Rizal Ismail 33 tahun dan Hanafi Abdul Rahman 42 tahun yang berasal dari Kampung Pekalan Batu Mersing meninggal dunia sewaktu menerima rawatan. Memetik laporan utusan online, maklumat awal dari 2 rakan mengatakan keempat-empat mereka pergi memancing ke dalam hutan itu kira-kira pukul 4.30 petang. Bagaimanapun, ketika nyenyak tidur, sebatang pokok telah tumbang secara tiba-tiba pada awal pagi lalu menghempap kemah di huni 2 mereka. Kedua-dua mangsa yang tidak sedarkan diri akibat kejeraan parah di kepala dihantar ke klinik Jamal Luang sebelum disahkan meninggal dunia. Kes diklasifikasi sebagai kematian mengejut dan siasatan lanjut masih diteruskan. Sekian edisi Berita Selatan untuk hari ini. Salam takzim.